Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi majlis ceramah kita pada malam ini, yang berbahagia sahabat saya Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Ustaz Syukri, yang berbahagia yang Ketua PAS kawasan Ibu Tebal Tuan Haji Rahman, kepada pimpinan PAS kawasan, pimpinan Dewan Pemuda, pimpinan Dewan Muslimat, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama sekali marilah pada malam ini kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapat sama-sama kita hadir untuk kita menjayakan program ceramah yang telah disusun atur, ceramah pasca Jahraya Umum yang ke-13. Moga-moga dengan kehadiran kita, insya-Allah kita dapat mengambil maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Pertama sekali kita akan dihadiri oleh penceramah jemputan kita, Ahli Kuasa PAS Pusat yang berhormat Ustaz Idris bin Ahmad, satu ahli parlimen Bukit Gantang, insya-Allah, yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengupas isu-isu yang berlaku selepas Jahraya Umum yang ke-13 yang diadakan pada 5 April 5 Mei baru-baru ini. Moga-moga insya-Allah ianya akan memberi input yang baru kepada kita, manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di malam yang ke-8 daripada bulan Syaban. Dan Syaban ni tuan-tuan, bulan yang ke-8 dalam takwim Islam. Maknanya kita telah melangkah masuk minggu yang kedua. Telah berakhirnya minggu yang pertama daripada bulan Syaban. Selepas Syaban, kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang ke-9, yang memangnya dinanti oleh seluruh umat Nabi Muhammad. Bukan sahaja oleh umat Nabi Muhammad, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan bergembira. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala bergembira apabila tibanya Ramadan. Dan pada malam Al-Qadar turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan penghulu malaikat Jibril alaihissalam untuk bersama-sama memuji dan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka tuan-tuan, sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan, insya-Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Kita bercita-cita kita nak bertemu dengan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, insya-Allah. Dan kalau dipertemukan dengan Ramadan, maka kita berazam, kita bertekad untuk kita jadikan Ramadan sebagai bulan ibadah kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di siang hari, dan di malam harinya kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan solat tarawih kita, insya-Allah. Kalau Ramadan yang lepas, mungkin ada malam-malam tertentu yang kita terlepas untuk kita menunaikan solat tarawih berjamaah, maka kita perbaiki kali ini, insya-Allah sebulan bermula daripada malam yang pertama Ramadan sehingga malam terakhir Ramadan, insya-Allah kita hidupkan malam-malam itu dengan ibadah kita kepada Allah.
dengan solat tarawih kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan i'tikaf kita insya-Allah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nak mengharapkan rahmat Allah. Allah Taala anugerahkan kepada kita. Kita nak supaya berakhirnya Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 3 minggu lagi insya-Allah. Kita nak sambung Ramadan. Dalam bulan Sya'ban ini, yang malam ini kita telah melangkah masuk malam yang ke-8. Kalau kita melihat kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban tuan-tuan ada beberapa peristiwa penting yang berlaku. Yang di antaranya termasuklah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi supaya dipalingkan arah kiblat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat. Kiblat umat Islam yang pertama, kiblat kita yang pertama adalah Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Syam, bumi Palestin. Itu kiblat umat Islam yang pertama. Selepas daripada Nabi SAW menerima kefarduan solat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita semua dia maklum, yang kita semua pernah mendengar bagaimana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dengan izin Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diangkat naik ke langit. Allah telah memfardukan atas saya. Maka selepas itu Nabi dan para sahabat ketika mana melaksanakan perintah Allah, menunaikan solat, mereka menghadapkan wajah ke arah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, kiblat umat Islam yang pertama, yang terletak di bumi Syam. Bumi Syam ni luas. Zaman jahiliyah, zaman Nabi, di sana ada wilayah yang disebut dengan negara Syam, wilayah Syam, bumi Syam, yang Nabi pernah pergi berniaga. Selepas jatuhnya khilafah Islam, wilayah itu telah dibahagi-bahagikan oleh penjajah. Sebahagian wilayah Syam disebut dengan negara Jordan, sebahagian negara Syam disebut dengan negara Palestin. Jordan, Palestin, Syria dan juga Lebanon ataupun Lebanon. 4 negara ini tuan-tuan dulunya adalah merupakan wilayah Syam yang besar. Nabi pernah sampai di bumi Syam, di Dimashq, berniaga ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Dan bumi Syam hari ini tuan-tuan bergolak. Di Lebanon bergolak, di Palestin kita telah sedia maklum 65 tahun dah orang-orang Yahudi merampas tubuh negara haram Israel semenjak dari tahun 1948 sampai ke hari ini 65 tahun. Dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestin juga dikuasai, dijaga, dikawal oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kan umat Islam nak solat pun susah di Masjidil Aqsa. Dan itu adalah merupakan kiblat kita yang pertama. Termasuk hari ini tuan-tuan, bumi Syam, bumi Syria juga bergolak. Kezaliman rejim Bashar sampai ke hari ini tuan-tuan membunuh rakyatnya sendiri, menentang, memerangi, membunuh mujahidin yang sedang berjuang untuk menjatuhkan rejim yang zalim, rejim Bashar ini tuan-tuan. Dan hari ini paling ketara apabila serangan berterusan dilakukan oleh tentera-tentera Bashar dengan negara luar, kuasa luar juga menyokong, membantu rejim Bashar ini tuan-tuan, termasuklah negara China, termasuklah negara Rusia, termasuklah negara Iran. Kita melihat kanak-kanak menderita, orang-orang tua menderita, wanita-wanita, kanak-kanak yang kehilangan ibu, kanak-kanak yang kehilangan ayah, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, terpaksa meninggalkan bandar mereka, lari tuan-tuan, menjadi pelarian, merempat di negara jiran tuan-tuan. Ribuan umat Islam Syria. Sebab itu atas keprihatinan kita sebagai saudara yang diikat dengan akidah, yang diikat dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana saja kita berada, di mana saja umat Islam berada, dia senantiasa peka dengan isu yang berlaku bersaudara dia. Orang yang beriman dia sensitif. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum."
orang-orang yang tidak mengendahkan, orang-orang yang tidak peka, yang tidak peduli dengan nasib saudara Islam dia, bukan di kalangan orang Islam. Kita mengadu-adukan kedatangan yang berhormat, yang ahli parlimen baru kita tuan-tuan, alhamdulillah. Dan Idris ni alhamdulillah banyak kali lah bertanding, sampai dihantar mana-mana pun diletak tangguh. Pernah bertanding di Jurlus, Kedah, Dewan. Alhamdulillah, secara umum yang ke-13 baru-baru ini diberi mandat kepercayaan oleh parti Islam Sepak bagi calon di Parlimen Bukit Gantan. Alhamdulillah, Allah mengekalkan kemenangan yang kita menang tahun 2008. Alhamdulillah. Dan Ustaz Idris hari ini tuan-tuan bergelar yang berhormat. Walaupun yang berhormat tuan-tuan, alhamdulillah kita jemput mari ceramah pun untuk kita dengar ucapan dia, kan, masih lagi sudi untuk menerima jemputan kita. Alhamdulillah masih boleh bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Dan dia akan menyampaikan ucapan sebentar lagi. Jadi tuan-tuan, kita peka dengan nasib yang berlaku pada saudara kita di bumi Syam, di bumi Syria. Baru-baru ini, Jumaat lepas, kita mengadakan demonstrasi himpunan aman di depan kedutaan Syria. Kita menuntut, kita hantar memorandum supaya rejim Bashar ini mesti berundur dan umat Islam, terutama pertubuhan Islam OIC memainkan peranan untuk mengembalikan semula keamanan di bumi Syam, di bumi Syria, bumi yang pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yang Nabi pernah pijak kaki dia berniaga di Syam, termasuklah bumi Palestin. Nabi singgah dalam situ Isra wal Mi'raj. Yang saya nak sebut tuan-tuan, dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah, disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dalam bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi supaya diubah arah kiblat. Daripada Nabi dan para sahabat selepas kepada solat sembahyang menghadapkan wajah mereka ke arah Masjidil Aqsa. Dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bersama-sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini tuan-tuan, mereka juga mendiami bumi Madinah. Berpok-pok. Orang Yahudi ini bukan sikit, ada kabilah masing-masing, pok-pok. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Mustalik, ada Yahudi Bani Nadir. Orang Yahudi ini tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, Nabi sampai ke Madinah, dahlah mereka menolak kerasulan Nabi, tak beriman dengan Nabi. Mereka dengki, mereka iri hati terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencari jalan untuk menghina, untuk mengejek, mempermainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila mereka melihat ketika mana Nabi sembahyang, Nabi menghadapkan wajah dia ke arah Masjidil Aqsa, Nabi tidak menghadapkan wajah ke arah Kaabah yang terletak di bumi Makkah, tempat kelahiran Nabi. Orang Yahudi mengejek, orang Yahudi kata Muhammad, dia dakwa kata bumi Mekah itu bumi yang dimuliakan oleh Allah, dia berbangga dengan Kaabah yang dibina oleh moyang dia Ibrahim. Tapi cuba lihat Muhammad dan para sahabat dia, ketika mana mereka sembahyang, mereka tidak menghadapkan wajah ke arah Kaabah yang dibanggakan, yang dimuliakan oleh Muhammad. Sebaliknya dia menghadapkan wajah ke arah Masjidil Aqsa. Nabi tuan-tuan rasa sakit, Nabi rasa sedih. Dan Nabi sangat mengharapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk diubah arah kiblat. Allah sebut dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Allah kata sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad senantiasa memandang ke langit. Tuan-tuan, Nabi senantiasa tengok ke langit, mendongak wajah dia ke langit. Kenapa tuan-tuan? Mengharapkan simpati, moga-moga wahyu Allah turun untuk diubah, untuk mengubah arah kiblat. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memangnya Maha mengetahui, Allah melihat kami tengok kamu wahai Muhammad, kamu senantiasa memandang ke langit. Maka Allah beri jaminan, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Lalu Allah kata kami akan ubah, kami akan paling
arah kiblat yang kamu suka, wahai Muhammad. Lalu tuan-tuan turunnya ayat, yang ayat ini juga kadang-kadang kita tulis di dinding masjid-masjid surau-surau, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh itu wahai Muhammad, ubah dan palinglah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Maka tuan-tuan, selepas turunnya ayat ini, Nabi suka, Nabi seronok, dan Nabi tidak lagi menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Aqsa, tetapi menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah Al-Musharrafah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Maka semenjak turunnya ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, sehingga sampai ke hari ini, sehingga sampai kepada hari kiamat, seluruh umat Nabi Muhammad SAW tak sah sembahyang mereka, terbatal sembahyang mereka kalau mereka menghadapkan wajah ke arah lain daripada arah Ka'bah yang menjadi kiblat yang kedua kepada umat Islam. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua itu. Kebetulan kita ada dalam bulan Sya'ban tertutup. Semoga kita boleh jadikan dia sebagai ilmu, tambahan ilmu bagi kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bahas walaupun selepas daripada pilihan raya, walaupun baru dari pilihan raya, kita tidak boleh menguasai Putrajaya. Tak boleh nak pegang kerajaan di peringkat pusat. Tuan-tuan, PAS bagi sebuah gerakan Islam yang memperjuangkan Islam secara syumul, sebagaimana Islam yang didatangkan oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah rasa kecewa, kita tidak pernah rasa untuk kita bersara daripada tugas kita, dakwah kita. Bahkan walaupun berakhirnya pilihan kita tetap dengan aktiviti kita, tetap dengan program-program rutin yang senantiasa kita buat, termasuklah ceramah kita pada malam ini tuan-tuan. Ceramah kita bukan pada nak kupas, nak ulas isu-isu semasa yang berlaku. Ceramah kita juga tuan-tuan, di sana ada ilmu yang boleh diambil manfaat, boleh memberi suntikan semangat untuk kita teruskan perjuangan yang kita warisi daripada Nabi SAW untuk mengubah. Mungkin di sana ada di antara kita yang rasa sedih, mungkin ada di antara kita yang rasa hina bila kita tak menang. Tapi tuan-tuan, sebagaimana ianya pernah berlaku pada Nabi SAW, ketika mana Nabi kalah, Nabi tewas dalam peperangan Uhud yang berlaku tahun yang ketiga Hijrah. Dahlah tewas tuan-tuan, kalah dalam peperangan, sedih. Ditambah lagi apabila di sana tuan-tuan 70 sahabat yang gugur sebagai syuhada. Kita tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun kalah tak ada yang gugur. Dalam perang Uhud 70 sahabat yang Nabi sangat kasih, Nabi sayang, yang bersama-sama dengan Nabi untuk berjuang, berdakwah. 70 sahabat yang syahid. Termasuklah di sana duta pertama dalam Islam, sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, syahid di medan Uhud. Di sana ada seorang sahabat Nabi yang berani dan tak berada di hadapan bertempur dengan musuh, bapa saudara kepada Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadar. Sehingga apabila dia syahid di medan Uhud, kesan-kesan tikaman, luka-luka yang ada pada tubuh dia, darah yang mengalir membasahi jasad dia. Para sahabat melihat, tak kenal kata itu tubuh, itu jasad Anas bin Nadar. Cuma daripada mana para sahabat tahu kata itu jasad Anas bin Nadar? Daripada adik perempuan dia yang ikut serta dalam peperangan Uhud. Adik dia kata, ini jasad abang aku Anas bin Nadar, aku kenal kerana di sana ada cincin yang dipakai, yang daripada cincin itulah dia tahu itu abang dia, Anas bin Nadar. Di sana ada pemuda yang berani, ada pemuda yang sanggup tinggalkan isteri bila Nabi seru untuk turun daripada Uhud. Hanzalah radhiyallahu anhu, sehingga kumpulan Rabbani pun ada nasyid sempena dengan kehebatan, keberanian Hanzalah, pengorbanan dia, tinggalkan isteri dia bersama-sama dengan Nabi ke medan Uhud. Dalam keadaan semasa dia keluar daripada rumah dia tak sempat nak mandi junub.
Perang kata-kata berjihad, tak tempat Nabi junub. Dia syahid, Nabi melihat bagaimana malaikat kata Allah turun memandikan jasad Hanzalah radhiyallahu anhu. Yang disebut dalam kitab Sirah Ar-Rahmatul Maktum disebut dengan Wasilul Malaikah. Hanzalah syuhada, orang yang syahid yang dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kemuliaan mereka. Termasuk yang syahid di medan Uhud ni tuan-tuan, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid. Yang masuk Islam dengan Islamnya Hamzah, Allah muliakan Islam. Terkejut pemimpin Quraisy bila diisytiharkan masuk Islam. Hamzah pak saudara Nabi yang digelar dengan Asadullah, singa Allah, syahid di medan Uhud. 70 sahabat gugur, Nabi sedih. Allah menenangkan, Allah memberi ingatan kepada Nabi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, dengan apa yang kamu alami, dengan apa yang berlaku dalam kamu memperjuangkan agama Allah, berjuang untuk menegakkan syariat Allah, jangan kamu rasa hina. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu rasa hina apabila kamu tewas, jangan kamu rasa sedih, berduka cita. Sedangkan kata Allah, wa antumul a'lau, maqam kamu, kedudukan kamu sebenarnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar orang yang beriman, yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, yang berjuang fi sabilillah. Kita sebagai ahli-ahli PAS, pendukung PAS, penyokong PAS, semenjak daripada PAS ditubuhkan pada tahun 1951, 6 tahun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, PAS ditubuhkan pada tahun 1991, sampai ke hari ini tuan-tuan, kita tak pernah menang di peringkat kerajaan pusat. Itu pun tuan-tuan, PAS tetap hidup, ahli-ahli PAS tetap istiqamah berjuang. Kenapa tuan-tuan? Kerana perjuangan kita bukan terletak pada kalah menang. Matlamat kita bukan hanya nak menang dunia. Allah izinkan, Allah beri, kita terima dan kita laksanakan. Kita isi kemenangan itu dengan program-program agenda untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Program-program kebajikan untuk menjaga rakyat. Kalau Allah tidak izinkan, maka kita terus berjuang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana yang kita cari adalah redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat didatangkan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rabi'i bin Amr ditanya tuan-tuan, apabila Rabi'i dia adalah merupakan panglima perang, memimpin bala tentera untuk berhadapan dengan tentera-tentera Parsi tuan-tuan. Ketika mana dia tanya kenapa dia datang bersusah payah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak isteri, tinggal segala kenikmatan di tempat sendiri, tangguh keluar, tangguh berperang, berdepan dengan musuh-musuh, tangguh susah. Kita ditanya kenapa tentera Islam sanggup tinggalkan segala-galanya masih membuka wilayah baru, maka Rabi'i bin Amr menekankan tuan-tuan, kenapa? Inna Allah qad ibta'atsana linukhrijal ibadah min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah wa min jaril adyan ila adlil Islam. Rabi'i menegaskan, Inna Allah qad ibta'atsana, Allah telah mengutus kami diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bertanggungjawab dengan Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang mewarisi perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diutuskan oleh Allah dengan tujuan untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia, memerdekakan manusia, mengeluarkan mereka daripada mereka menyembah sesama manusia kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, Tuhan kepada manusia. Min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada menyembah sesama makhluk kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, Tuhan yang mencipta manusia. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dan kami datang
untuk memerdekakan manusia, nak menyelamatkan kamu ke semua daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Islam agama yang benar-benar adil. Tak bagi email kan ya? Memberi hak kepada orang-orang yang dizalim. Belajar Islam agama yang adil. Sehingga tuan-tuan, kalau sampai ke peringkat hak dia, walaupun dia bukan Islam, tapi oleh kerana itu hak dia, mesti kita beri kepada dia, walaupun kita tak suka, walaupun kita benci, walaupun kita marah kepada dia. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kebencian kamu, kemarahan kamu kepada seseorang, kepada suatu kaum, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kata Allah, kerana ia hampir dengan takwa. Islam berlaku adil. Ini pas tuan-tuan. Pas tak pernah buat zalim pada orang, tak pernah khianat. Kita mentatir negeri Terengganu, hari itu tuan-tuan. Kita bagi sama rata, walaupun dia bukan ahli PAS, walaupun mungkin dia ahli UMNO. Tapi tuan-tuan, baru-baru ni, apabila Terengganu macam kekal di tangan kerajaan UMNO BN tuan-tuan, masalah kata apa tuan-tuan? Dia akan hentikan pembangunan di kawasan-kawasan yang diwakili oleh pembangkang. Oh ya bang, dikatanya borong, bukan. Nak buat rumah untuk rakyat miskin ke? Minta daripada pembangkang. Dia ada. Kerajaan tak akan baik. Ini zalim tu. Dia bertanggungjawab dengan semua. Dia bertanggungjawab pada seluruh rakyat dia di negeri Terengganu. Sama kerajaan pusat. Dia tak boleh menindak, dia tak boleh mengalih. Tapi hari ini tuan-tuan, dia nampak ada dendam mereka kepada penghuni-penghuni yang tidak memberi sokongan kepada mereka. Islam berapa adil pada semua. Berapa yang kata kami datang untuk membebaskan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, dan kami nak bebaskan manusia dan keluarkan mereka daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kewawasan kita sampai berakhirat. Kita berjuang tuan-tuan, tak menang ke, menang ke, tak menang, itu bukan perkiraan kita. Berserah kepada Allah, kita terus berjuang, istiqamah kita insya-Allah sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah. Maka sebablah kalau kita faham inilah dasar perjuangan matlamat dari kita, maka kita tidak akan merasa letih. Walaupun tenaga telah kita curahkan, telah kita keluarkan, kita tidak akan merasa kecewa. Walaupun sesuatu berlaku pada kita, kita tidak akan merasa lemah, kita tidak akan merasa hina, walaupun kita tewas, walaupun kita kalah, karena kita dimuliakan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, kembalikan balik nawaitu kita, matlamat perjuangan kita tidak lain dan bukan untuk kita tegakkan agama Allah, untuk kita daulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Arab Badawi datang, dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat cerita, sahabat kata rajulun a'rabiyun. Telah datang kepada sahabat seorang Arab Badawi, datang jumpa dengan Nabi. Bila dia bertemu dengan Nabi, lalu Arab Badawi tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Arab Badawi kata, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu bil maghnam. Ada orang yang berjuang, kata dengan dia, ada orang yang berperang, orang yang berjuang untuk apa? Bil maghnam, untuk dapat harta rampasan. Bila berperang ni menang tuan-tuan, dapat macam-macam lah. Kalau dulu harta rampasan boleh ambil harta rampasan yang tinggal oleh musuh. Hari ini tuan-tuan dah menang, dapat macam-macam projek-projek yang dijanjikan, jawatan-jawatan yang dijanjikan. Ada orang yang berjuang kerana perkara tersebut. Harap boleh tanya pernah. Wa rajulun yuqatilu liyuzkara. Dan ada lelaki, ada orang yang berjuang, berperang tuan-tuan, berjuang untuk apa? Untuk diingati, supaya dia dikenal. Kemudiannya, supaya dia dikenal, jatuh dia dikenal. Wa rajulun yuqatilu liyura makanahu. Dan ada juga orang yang berjuang, yang berperang ni, kenapa tuan-tuan? Dia nak tengok kedudukan dia, tempat dia. Nak duduk pada mana-mana kedudukan. Lalu Arab Badawi ini bertanya kepada Nabi SAW, paman
yuqatilu fi sabilillah. Siapakah di antara mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rasulullah, siapa di antara mereka yang berjuang fi sabilillah? Lalu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dan kata-kata hadis Nabi ini, apa yang ini kita pegang. Nabi menegaskan, Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang, sesiapa yang berjuang, sesiapa yang berjihad untuk menjadikan kalimah Allah, menjadikan syariat Allah Ta'ala, itulah yang lebih tinggi, itulah yang paling tinggi. Bahwa fi sabilillah, maka dia berjuang di atas jalan fi sabilillah. Inilah yang diakui oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kewajipan untuk berjuang ialah kita berjaya menegakkan agama Allah. Kita akan teruskan bersama-sama dengan parti Islam sebagai parti, insya-Allah, sebagai sebuah gerakan Islam yang bukan sekadar mengambil pendekatan politik semata-mata siasa, tapi kita ada memperjuangkan Islam, memperjuangkan Islam secara syumul, lengkap sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita memberi fokus kepada pendidikan, tarbiyah, dakwah, dan kita mesti kemenangan di negeri kita ni, tuan-tuan, dengan dakwah. Seruan kita, pendekatan yang perlu kita ambil. Bagaimana setelah orang-orang Islam mula mendekati kita, setelah pun berjinak dengan kita, boleh memberi sokongan kepada kita, boleh mengundi kita, maka kita perlu mengambil pendekatan untuk memahamkan mereka dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kalau bolehnya menyelamatkan mereka daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dan mereka juga menjadi saudara kita yang diikat dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita mesti ambil peluang ini. Ada jiran-jiran kita yang bersamaan dengan kita, orang Cina, orang India. Pada kempen pilihan raya, dia boleh bersama-sama dengan kita, boleh sokong kita, boleh pegang bendera PAS. Maka kita nak lepas pilihan raya juga, kita tidak mengenepikan mereka, kita tidak membiarkan mereka, tetapi kita berusaha insya-Allah untuk bagi kesedaran, bagi mereka faham tentang Islam. Kita nak sebagai tanggungjawab ini telah diambil oleh para sahabat, nak membebaskan manusia daripada menyembah sesama makhluk kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Maka kita juga bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah ini, untuk mengislamkan, untuk mengajar orang-orang Islam supaya mereka boleh berfikir dan mereka boleh terima dengan redha untuk menyelamatkan mereka dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapakah kata Allah? Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik ucapan dia, syarahan dia, pidato dia daripada mereka yang menyuruh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, ajak masuk Islam. Dan mereka faham, tak bersedia untuk masuk Islam pun mereka yakin dengan Islam, Islam adil, dan mereka bersedia duduk di bawah naungan kerajaan Islam sebagaimana orang-orang di zaman para sahabat, di zaman Khulafa ar-Rashidah, di zaman kerajaan Umayyah, golongan Islam, Kristian dan sebagainya boleh hidup dengan aman di bawah kerajaan Islam, kerana Islam itu menjamin keadilan kepada semua, rahmatil alamin, sebagai pembawa rahmat di alam. Maka perjuangan kita teruskan tuan-tuan, walaupun 14 hari, dan hari kita terus menjelaskan kepada masyarakat, kepada rakyat tentang adanya penipuan yang dilakukan oleh UMNO, Barisan Nasional, yang dibuat oleh SPR dalam cara baru-baru ini, yang didakwa dakwah kekal, tak kekal bangun, dakwah yang dicelup yang diletakkan pada jari kita, tuan-tuan, SPR. Ketika mana dakwah ini nak digunakan pakai, tuan-tuan, kita masih ingat kenyataan akhbar yang telah dibuat oleh SPR. Dakwah ini kata dengan dia kekal, boleh bertahan 5 hari. Dan ingat kata 5 hari itu dah 5 jam pun tak sampai. Lepas mengundi pi basuh, tuan-tuan, turun terus, hilang terus. Najib Tuan Razak, cuba tengok Najib Tuan Razak, tuan-tuan, Datuk Seri Najib, masa dia mengundi, dia pun diletakkan cat hitam juga. Dia letakkan dakwah tu. Lepas dia masukkan kertas undi, tuan-tuan, dia tunjuk kepada wartawan, nampak dakwah di tangan dia. Malam bila dia telah Barisan Nasional telah menguasai, berjaya mendapat 112 kursi, tuan-tuan, boleh bentuk kerajaan dengan mudah, tuan-tuan, simple majority.
angkat tangan, semua angkat tangan tuan tak nampak dah dakwah. Hilang dah penipuan. Sebab itu kita teruskan himpunan-himpunan blackout tuan-tuan, termasuklah 22 hari bulan insya-Allah di Padang Merbuk, Kuala Lumpur insya-Allah. Kita teruskan dengan himpunan-himpunan. Kita nak dedahkan kepincangan penipuan yang dibuat oleh kerajaan UMNO bersama kita, dan insya-Allah mana-mana kursi parlimen yang kita buat pada insya-Allah kita berdoa moga-moga kita menang, dan tuan-tuan tidak mustahil kerajaan boleh bertukar. Kerajaan Terengganu pun gaya, UMNO Terengganu pun tuan-tuan, Mat Sain pun hidup, tidur pun tak berapa nak lena elok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab PAS menguasai 15 kursi DUN, UMNO 17. 2 kursi je tuan-tuan, 2 kursi. Boleh berlaku macam-macam. Tuan-tuan buat main hajat, buat minta adun dengan mati tuan-tuan. Dan resti pula. Ada yang sakit je, mati je, tu besok dia. 2 kursi je, boleh jadi macam-macam. Sebab tu walaupun Najib tak berkenan untuk ambil balik Ahmad Sain sebagai Menteri Besar Terengganu tuan-tuan, tapi dia dah warning dah. Kalau tak angkat dia, tak lantik dia, tak kekal jadi sebagai Menteri Besar Terengganu, dia dan beberapa pengikut dia, beberapa adun akan lompat. Habis. Termasuk di Perak, tuan-tuan, tak boleh mencari cerita nanti. 3 kursi je, membezakan kita. Kita dapat 28 kursi, UMNO BM 31 kursi. 3 kursi je. Dan tempoh 5 tahun dia berlaku. Termasuk juga di peringkat parlimen. Lepas tu Najib hari ni tuan-tuan dia cuba lemah. Ada cubaan berdalam tuan-tuan, sama ada timbalan dia untuk menjatuhkan, untuk memastikan Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Najib lemah jika dibandingkan dengan Pak Long tuan-tuan. Walaupun mereka boleh mendakwa, nampak kuat jatuh kerajaan Kedah tuan-tuan, bidang kita, Pilihan Raya di Kedah. Tapi kursi parlimen tuan-tuan 2008 tuan-tuan, kursi mereka lebih. Hari ini mereka hilang 7 kursi. Kita daripada 82 kursi masa pilihan umum 2008 tuan-tuan, 82 kursi. Sekarang ni kursi parlimen yang dipegang oleh pembangkang Pilihan Raya tuan-tuan 89 kursi. Kita dapat 7 kursi tambahan. Lemah tuan-tuan. Main jatuh dalam motor. Cuma kita rasa sedih apabila orang Melayu masih tidak memberi sokongan. Orang Melayu di luar bandar tidak memberi sokongan pada kita. Inilah tuan-tuan, dalam postmortem kita pun sebahagian negeri yang telah buat, kita melihat orang Melayu di luar bandar tidak memberi sokongan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab terpengaruh. Sebab mereka nampak free. Nampak 500 mereka terima. Tahun depan dapat 1,000. Mereka tak melihat kepada janji kita. Orang kampung ni tuan-tuan dia tak nampak. Kita janji nak turunkan harga minyak. Kalau kita menguasai Putrajaya, kita janji nak turunkan harga minyak. Orang kampung ni tuan-tuan, dia tak nampak tu harga minyak ni apa kelebihan, apa faedah yang dia dapat. Dia kata Pak Long isi minyak penuh tangki motor Pak Long ni, pi motor kita. Minggu baru habis, isi balik. Tak turun pun tak apa, cukup lagi. Dia tak nampak tu. Tak apa tu. Kita kata nak turunkan harga kereta. Dia kata Pak Long pakai motor ni dah, tak beli dah kereta. Tak beli kereta dah. Kita nampak. Kita nak turunkan, kita nak hapuskan tol. Orang di Kuala Lumpur, orang di bandar tuan-tuan tahu kalau kita Pilihan Raya hapuskan tol, boleh memberi keuntungan kepada kita, kepada mereka. Mereka boleh simpan duit cukup banyak. Tol. Saya setiap minggu Kuala Lumpur tuan-tuan, tol, untuk tol saja 100 ringgit nak simpan. Kena reserve 100 ringgit. Minggu 100. 4 minggu tuan-tuan 400. Kalau tol dihapuskan tuan-tuan, 400 tu boleh jimat dah. Boleh beli keperluan lain untuk anak-anak sekali tuan-tuan. Tapi orang kampung tak nampak. Sebab tu kita kalah di Parlimen Baling, kalah Parlimen State, kalah di Parlimen Padang Perak, di Kedah, semua kursi Parlimen yang 4 Tanim kalah. Kita hanya mampu bertahan 1 kursi Parlimen di Pekat Senau je tuan-tuan. Habis pun kalah, dia tak nampak. Kita nak turunkan harga tol, Pak Long kata, Pak Long lebih motor, getah ni tak pernah bayar tol pun, tak ada siapa tahan pun. Dia tak boleh nak tiga. Orang tak signboard, jalan selekuk, dilarang memotong. Dia pergi terkejut tengok, dilarang memotong. Balik pun rumah, Pak Long kata awak, Pak Long balik awal sangat. Dia kata tak boleh nak potong hari ni, dia pun tak bagi, dilarang memotong.
Jenis ni tuan-tuan mudah ditipu. Tapi insya-Allah kita yakin, kita akan terus berusaha, kita akan terus menyedarkan masyarakat rakyat. Insya-Allah kita nak pastikan, insya-Allah kita nak membantu Putrajaya untuk memberi kebaikan, untuk memberi kebajikan kepada rakyat. Insya-Allah tawaran daripada negara kita ni tuan-tuan cukup kaya. Dan hari ini rakyat mula rasa bimbang, mula takut apabila kedengaran barang-barang akan naik tuan-tuan. Ayam dah naik harga dah, itulah banyak lebih. Ini pula dalam akhbar kemarin tuan-tuan, mungkin harga tambang bas akan dinaikkan 30%. 30% tuan-tuan. Mula bimbang, kita nak sambut Ramadan 3 minggu lagi tuan-tuan, nak raya, membimbangkan rakyat. Sebab itu insya-Allah kita akan terus, tidak akan terus ditipu. InsyaAllah kita akan terus berjuang bagi saudara, insyaAllah generasi yang mudah faham. Dan kita yakin suatu hari nanti, sebagaimana Allah dijaminan, Allah pernah dan Allah menangkan Islam, Allah beri kemenangan pada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita yang mewarisi perjuangan pada Nabi, kita yakin insyaAllah suatu hari nanti janji Allah pasti akan tiba. Allah akan memberi kemenangan kepada kita, Allah akan beri kemenangan untuk kita daulatkan agama Allah dan tegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah, khususnya dalam negara kita Malaysia yang kita cintai, insya-Allah. Tuan-tuan, saudara-saudara, itulah ucapan yang dapat saya sampaikan pada malam ini, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih